Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 set 19 akan menerangkan mengenai matlamat penting tamadun Islam untuk modul Tamadun Islam dan Asia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan 10 yang dianggotai oleh Zulfadli bin Mansur, Syarah binti Engel dan Sonia anak J. Sekarang saya akan menerangkan mengenai matlamat tamadun Islam. Matlamat tamadun Islam boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama matlamat umum dan yang kedua matlamat khusus. Untuk matlamat umum, ia bertujuan untuk mewujudkan hubungan sejahtera sesama manusia dan alam, manakala matlamat khusus pula ialah mewujudkan hubungan dengan pencipta, iaitu Allah SWT, untuk beribadat mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Matlamat tamadun Islam dapat dilihat melalui penghayatan dalam hubungan tiga dimensi tersebut, iaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT. Hubungan kita dengan Allah adalah bersifat hubungan antara hamba dengan penciptanya, dan ia merupakan hubungan yang paling tinggi dan paling mulia dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita tahu, Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah yang mengindahkan dan menganugerahkan nikmat akal kepada umat manusia. Dengan itu, manusia memikul tanggungjawab dan amanah yang berat demi memimpin dunia ini. Oleh itu, manusia perlu menyempurnakan tanggungjawab kepada Allah SWT, membentuk serta memelihara hubungan baik sesama manusia dengan alam dan penghambaan diri dan peribadatan kepada Allah SWT. Saya ingin berkongsi satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Muaz bin Jabal bahwasanya hak Allah SWT yang wajib dipenuhi oleh hambanya adalah beribadah kepadanya sahaja dan tidak sedikit pun berbuat syirik kepadanya. Manakala hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah SWT ialah Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak sedikit pun berbuat syirik kepadanya. Firman Allah dalam surah kedua, ayat 30, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Firman Allah SWT yang bermaksud, "Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku." Surah 51 ayat 56. Seterusnya kita pergi kepada hubungan manusia dengan manusia. Masyarakat Muslim adalah masyarakat yang terbentuk berdasarkan konsep kesatuan ummah. Ini menjadikan masyarakat Islam sebuah masyarakat yang berbentuk sejagat, tidak bersifat perkauman. Sebagai contoh, di negara ini terdiri daripada pelbagai kaum. Namun, rakyat Malaysia masih bersatu padu. Seterusnya, konsep kesatuan ummah ini juga telah menjadikan masyarakat Islam tidak bersifat kebangsaan serta tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik. Walaupun Malaysia terdiri daripada keadaan geografi yang berbeza serta pemikiran politik yang berlainan, namun konsep kesatuan ummah ini masih boleh diaplikasikan di negara ini. Walau bagaimanapun, bagi masyarakat Muslim, hanya satu ukuran yang mendapat tempat di sisi Allah yang Maha Mencipta, iaitu ketakwaan kepadanya di samping berbuat baik sesama manusia. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat yang bermaksud, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di kalangan kamu." Surah Al-Hujurat ayat 13. Selain itu, hubungan antara masyarakat Muslim dengan bukan Muslim juga tidak dibataskan dengan perbezaan warna kulit, bahasa, bangsa dan keyakinan ataupun kepercayaan. Sebaliknya, masyarakat Muslim mementingkan hubungan baik, saling menghormati, toleransi dan disiplin.
Semua manusia berhak untuk hidup bersama dalam pangkuan Islam dan berlindung di bawah sistem sosialnya. Namun, Islam tetap mengiktiraf peranan dan tanggungjawab berbeza antara sesama masyarakat Muslim dan masyarakat bukan Muslim yang hidup bersama. Kesimpulannya, tamadun Islam begitu mementingkan hubungan sesama manusia. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, iaitu hubungan manusia dengan alam. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini telah diberi tanggungjawab untuk memelihara alam ini. Dan Allah juga telah memberikan panduannya kepada manusia berhubung dengan hubungan yang sepatutnya antara manusia dengan alam. Firman Allah SWT yang bermaksud, "Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang, iaitu kalau-kalau tidak diterima. Sesungguhnya rahmat Allah SWT itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan." Dalam surah Al-A'raf, iaitu surah ke-7 ayat 56. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, antara intipati tugas yang perlu dilaksanakan oleh kita, iaitu manusia, ialah merealisasikan akidah tauhid dalam kehidupannya. Ini kerana asas pembangunan tamadun manusia yang hakiki bermula daripada cara hidup yang dianjurkan oleh Islam, dan hanya Islam yang mampu untuk memakmurkan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Oleh itu, manusia perlu memelihara dan memelihara alam sekitar mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain manusia, Allah juga telah mencipta haiwan. Oleh itu, kita perlu menjaga hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain, iaitu haiwan. Firman Allah SWT dalam surah ke-6 ayat 38, "Dan tiada satu pun di antara haiwan melata di bumi ataupun burung terbang dengan dua sayapnya, melainkan mereka juga umat-umat seperti kamu. Tiada satu pun yang kami lupakan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan." Daripada ayat ini, kita dapat mengetahui bahawa haiwan juga mempunyai haknya yang tersendiri, dan manusia perlu mengikut tanggungjawab terhadap haiwan. Antaranya, memberikan makanan dan minuman kepada haiwan, khususnya yang dipelihara apabila diperlukan. Dan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, "Sesiapa yang tidak mengasihani, tidak akan dikasihani." Yang kedua, kita perlu mengasihani haiwan. Apabila baginda SAW melihat beberapa orang yang menjadikan burung sebagai sasaran panah mereka, lantas Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, Allah SWT melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang mempunyai roh sebagai sasaran. Yang ketiga, tidak menyiksa binatang dengan apa cara sekalipun. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka disebabkan seekor kucing yang dikurungnya sehingga mati. Perempuan itu akan masuk ke dalam neraka kerana kucing itu tidak diberi makan, tidak diberi minum dan tidak dibiarkan memakan binatang-binatang tanah. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyimpulkan bahawasanya matlamat tamadun Islam dapat dibahagikan kepada dua, iaitu matlamat umum dan juga matlamat khusus. Matlamat umum termasuklah mewujudkan perhubungan yang sejahtera sama manusia dan alam, dan matlamat khusus pula mewujudkan hubungan dengan pencipta, iaitu Allah SWT. Dan juga matlamat tamadun Islam ini boleh dilihat melalui hubungan 3 dimensi. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah SWT. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Dan ketiga, hubungan manusia dengan alam. Dan di sini kita dapat lihat bahawasanya matlamat tamadun Islam ini lebih memfokuskan kepada tanggungjawab manusia itu sendiri. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 10 set 19. Sekian, terima kasih.